Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hayy Muhammad Nizam dan saya akan membentangkan tentang etis dalam muzik. Pengenalan. Menurut Ensiklopedia Dunia, etism membawa maksud percaya tidak mempercayai bahawa Tuhan tidak wujud. The New Encyclopedia Britannica berpendapat bahawa etism merupakan sebuah kritikan dan penafian terhadap kepercayaan metafizik tentang Tuhan atau makhluk kerohanian. Etism bukan sahaja menolak kewujudan Tuhan serta agama, malah etis juga bermaksud mereka yang mengingkari serta mendustakan kewujudan Tuhan atau disebut sebagai kufur, murtad atau tidak beragama. Secara umumnya, etis boleh difahamkan sebagai orang yang tidak mengakui atau mempercayai kewujudan Tuhan. Manakala etism bermaksud fahaman atau kepercayaan tidak mengakui bahawa kewujudan Tuhan atau etis tidak percayai adanya kehidupan setelah kematian. Isi pertama iaitu konsep etis dalam muzik. Istilah etis berasal daripada perkataan Yunani iaitu etios yang bermaksud tiada Tuhan. Menurut Encyclopedia of Religion, etism adalah sebuah doktrin bahawa Tuhan tidak wujud dan kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan merupakan kepercayaan yang palsu. Etism secara umumnya diiktirafkan sebagai kepercayaan terhadap kewujudan makhluk tertinggi ataupun dewa. Muzik adalah ciri budaya semua manusia yang universal. Muzik didengari di ruang awam dan peribadi, serta di acara khas seperti festival, konsert rock dan persembahan simfoni. Dan sebahagian daripada skor atau runut bunyi filem, rancangan televisyen, opera atau permainan video. Fungsi utama pemain MP3 atau pemain CD serta Universal Radio dan telefon adalah untuk memainkan muzik. Muzik sekular ialah muzik bukan agama. Sekular bermaksud terpisah daripada agama. Di barat, muzik sekular berkembang pada zaman medieval dan digunakan dalam Renaissance. Pengaruh kuasa di gereja yang lebih memfokuskan kepada common law mempengaruhi semua aspek kehidupan zaman pertengahan, termasuklah muzik. Isi kedua ialah ciri etism dalam muzik. Muzik yang diberi tajuk Face Void yang diterbitkan oleh Bill Callahan dan lirik yang menjadi kontroversi ialah It Is Time to Put God Away. Face and Void ialah lagu pujian etis yang berliku-liku sampai menutupkan lagu Callahan yang indah iaitu I Wish We Were an Eagle. Callahan berkata bahawa dia tidak dibesarkan dalam agama dan selama bertahun-tahun dia berjuang untuk bercakap tentang kepercayaannya. The Man merupakan salah satu muzik etism yang dikenali ramai juga. Tajuk album terbaik Portugal, The Man, mengandungi banyak lagu yang menyentuh masalah agama, iaitu lagu bertajuk The Satanic Satanist. Ini kerana propaganda atau atheism kini boleh disebarkan dengan mudah dalam talian dengan perkembangan teknologi di mana segala bentuk maklumat boleh didapati. Muzik merupakan salah satu penyebaran fahaman atheism yang jelas kelihatan dalam muzik barat. Tidak dapat dinafikan bahawa muzik barat sering menekankan atheism dalam tajuk lagu dan lirik lagu. Hal ini membimbangkan kerana muzik barat sangat digemari oleh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur, khususnya remaja. Walaupun mempunyai unsur atheism yang jelas, namun ia tetap ditanyakan di negara kita. Isi ketiga iaitu asal-usul etis dalam muzik. Penyanyi Mark Oliver Everett adalah anak kepada ahli fizik terkemuka yang menggambarkan dalam memoirnya sebagai etis yang taat. Dalam temu bual, Everett ditanya sama ada dia adalah orang yang beragama dan dia mengatakan bahawa dia bukan seorang yang tidak mempunyai agama. Dia juga memanggil pelajar sekolah Ahad, iaitu kelas yang diadakan setiap hari Ahad untuk mengajar tentang agama sebagai orang yang bodoh dari sudut pandangan humanistik. Untuk memetik where I come from, the word
of Magic. Everett menyatakan bahawa sedikit keajaiban pergi jauh-jauh. Media barat memainkan peranan penting dalam menyebarkan ateisme ini kerana kebanyakan muzik barat mengandungi unsur-unsur yang berkaitan dengan kewujudan Tuhan yang bertentangan dengan kepercayaan agama yang dipegang di dunia wujud. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa asal-usul ateisme dalam muzik bermula seawal tahun dengan kemunculan internet dan kini telah berkembang dalam media baharu iaitu YouTube, Spotify, Pandora dan SoundCloud. Isi keempat itu, isi terakhir saya ialah kesan ateisme dalam muzik kepada masyarakat. Muzik menyampaikan emosi, pemikiran dan inspirasi merentas kaum agama dan budaya. Ia memainkan peranan penting dalam kesejahteraan rohani dan emosi kehidupan kita. Individu tidak selalu bertindak balas dengan cara yang sama kepada muzik atau lagu. Ianya bergantung kepada pengalaman hidup kita, persekitaran kita dan kepercayaan peribadi serta pilihan peribadi kita. Pengaruh etis yang ada dalam muzik akan memisahkan kita daripada agama yang asal seperti mana yang berlaku kepada Islam liberal. Mereka melihat fahaman agama sudah lama dan jumud serta tidak lagi relevan dengan perkembangan semasa. Oleh itu, pelbagai kejahatan sosial mengenai umat Islam yang tidak bercela dan tidak berdosa lahir selepas tafsiran semula agama mereka dengan membenarkan kejahatan sosial seperti ini. Kesimpulan dan cadangan. Kita sebagai orang yang menganut agama seharusnya mengelak daripada terlibat dalam ajaran ateisme ini kerana ia mampu membinasakan kita. Sebelum kita melakukan apa-apa, kita perlu berfikir secara senar tentang implikasi negatif daripada apa yang kita lakukan. Seterusnya, pihak sekolah juga perlu memainkan peranan dalam menyebarkan ilmu tentang bahaya ajaran ateisme ini kepada pelajar sebagai langkah pencegahan awal. Selain itu, ibu bapa juga harus memainkan peranan penting dalam memantau sebarang drama atau cerita yang ditonton oleh anak-anak bagi mengelakkan mereka daripada terlibat dalam perkara yang mengelirukan dan berkaitan dengan ajaran ateisme. Itu saja daripada saya. Terima kasih.